Okey. Tajuk yang diberikan kepada saya pada petang ini adalah biodiversity dan kesihatan alam sekitar. Ya. Dan di dalam pembentangan saya ini, saya akan mulakan sedikit pengenalan ya mengenai dengan biodiversity. Ya. Saya rasa perlu sedikit pengenalan lah tentang biodiversity ini. Ya. Kemudian saya akan beralih sedikit kepada tentang negara-negara mega diversity, dan yang ketiganya tentang biodiversity di Malaysia, dan yang terakhirnya adalah, saya rasa ini adalah core bagi pembentangan pada petang ini, iaitu perkaitannya di antara biodiversity dan kesihatan alam sekitar. Okey, pertamanya apa itu biodiversity ya? Kalau kita tengok daripada perkataan biodiversity itu, ianya adalah gabungan di antara dua perkataan ya, iaitu biologi dan diversity ya. Dan diversity itu dalam bahasa Melayunya adalah kepelbagaian lah ya. Tapi terma yang digunakan kadang-kadang biodiversity, kadang-kadang kepelbagaian biologi ya. Tapi biodiversity ini lebih mudah disebutlah sebab ianya dalam satu perkataan saja ya. Jadi kalau kita tengok di sini biologi lah, benda-benda hidup ya, sama ada tumbuhan atau haiwan ataupun organisma yang lain. Dan diversity itu maknanya ia merujuk kepada berjenis-jenis ataupun berbagai-bagai kepelbagaian biologi ataupun sumber-sumber organisma hidup itu ya. Tetapi ini adalah yang kita katakan sebagai definisi formal ya untuk biodiversity yang telah diberikan oleh United Nations Convention on Biological Diversity ataupun CBD ya, iaitu the variability among living organism ya, all living organism from all sources ya, yang daripada from terrestrial, daripada marine and other aquatic ecosystem ya. Dan ia juga termasuk ecological complexity of which they are part. This include diversity within species, between species and of ecosystem ya. Jadi dia bukan hanya sekadar benda hidup ya, tetapi ianya juga merangkumi proses-proses ekologi yang kompleks yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem itu ataupun sesuatu habitat itu ya. So daripada situ ya, kita dapat membahagikan biodiversity ini kepada tiga dimensinya. Yang pertamanya iaitu genetic diversity ya. Kalau kita tengok genetic diversity ini, dia merujukkan kepada variasi ataupun variability yang ada pada sesuatu organisma itu ya. Dan kadang-kadang kita tengok bendanya adalah sama ya, contohnya seekor haiwan ataupun monyet, kita nampak sama ya, tetapi sebenarnya mereka ada variasi ya, muka mereka agak berbeza sebenarnya. Jadi itu adalah disebabkan oleh diversity genetik yang ada pada sesuatu organisma itu ya. Dan dimensi yang keduanya adalah spesies ya. Ini spesies ni dia merujuk kepada jenis-jenis haiwan ataupun tumbuhan lah ya, sama ada ini adalah harimau ke, tapir ke, katak. Dan dari katak itu sendiri pun dia ada berjenis-jenis spesies yang lain juga ya, ada banyak sebenarnya ya. Dan yang terakhir sekali di peringkat yang ketiganya adalah ekosistem ya. Yang ini merujuk kepada sesuatu habitat yang kita kata yang lebih luas lah, di mana di dalamnya terkandung spesies-spesies tumbuhan, spesies haiwan dan juga lain-lain organisma, dan terkandungnya juga di dalam ekosistem itu sendiri adalah genetic diversity itu sendiri yang berada di dalam tumbuh-tumbuhan dan yang berada di dalam haiwan-haiwan ya. Dan ketiga-tiga level of diversity ni sebenarnya mereka ini berinteraksi ya di antara satu sama lain ya, di mana interaksi ini adalah melalui proses-proses ekologi ya. Contohnya rantai makanan ya. Rantai makanan ini memang familiar lah, kita dah belajarnya daripada kita sekolah rendah lagi ya, di mana sesuatu spesies mangsa dan pemangsa itu makan di antara satu sama lain ya. Dan juga melalui kitaran nutrien, kitaran karbon, kitaran hidrologi ataupun kitaran air itu tadi ya, di mana kitaran hidrologi ini adalah satu proses yang membawa kepada hujan yang berlaku di sesuatu tempat itu ya. Jadi interaksi di antara dimensi biodiversity ini ya, melalui proses-proses ekologi ini, ia membentukkan satu kompleksiti di dalam sesuatu ekosistem ya. Sebenarnya di dalam satu ekosistem ni ataupun satu habitat tu, ianya
adalah memang kompleks ya, dan tetapi ianya kompleksiti itu tadi dia berbeza di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain ya. Contohnya kalau di negara kita dia punya kompleksitinya lebih tinggi lagi berbanding dengan negara-negara ataupun habitat, contohnya kawasan gurun misalnya, sebab mereka tidak mempunyai kepelbagaian ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan-haiwan yang banyak ya. Okey, kita pergi kepada negara-negara mega diversity ya. Okey, apa itu negara mega diversity ya? So negara mega diversity ini dia merujuk kepada to the world tops biodiversity rich countries ya. Maknanya negara-negara yang memang telah diukur dari segi biodiversity itu memang tinggi berdasarkan indeks biodiversity ya. Dan the principal criteria is endemism ya, di mana kriteria utamanya sesuatu negara itu perlu mempunyai spesies-spesies yang endemik ya. Endemik ni bermaksud spesies itu hanya boleh dijumpai atau terdapat di kawasan itu sahaja dan tidak dijumpai di kawasan-kawasan yang lain ya. Contoh yang paling mudah adalah orang utan ya. Orang utan ni hanya terdapat di dua kawasan saja ataupun di dua wilayah, iaitu di Pulau Borneo dan satu lagi di Pulau Sumatera. Dia tidak dijumpai di tempat-tempat lain ya, dan itu yang kita katakan sebagai endemik ya. Dan untuk to qualify as a mega diverse country ya, dia ada dua syarat sebenarnya untuk dikategorikan sebagai mega diversity country ya. Yang pertamanya seharusnya sesebuah negara itu mempunyai sekurang-kurangnya 5,000 tumbuhan yang dikategorikan sebagai endemik. Ya. Yang keduanya, kawasan itu mestilah ada marine ecosystem dalam sekitaran dia punya border tadi itu. Jadi sekiranya sesuatu negara itu telah memenuhi kedua-dua kriteria ini, maka ianya fall dalam negara-negara mega diversity ya. Dan ini dirujuk daripada World Conservation Monitoring Center ya, ataupun WCMC ya. Dan sehingga kini ya sebanyak 17 negara telah dikategorikan sebagai negara mega diversity ya. So antaranya adalah Amerika Syarikat di wilayah Amerika Utara ya, di benua Amerika Utara, Mexico di Amerika Tengah, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Brazil iaitu di Amerika Selatan, Kongo ya, dan juga di Afrika Selatan di benua Afrika, dan Madagaskar juga di benua Afrika ya. Dan di negara-negara di benua Asia dan Asia Pasifik ya, termasuk India, dan negara kita Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua New Guinea, China dan juga Australia ya. Jadi satu ketika dulu hanya 12 negara saja, tak silap saya sekitar tahun hujung-hujung 90-an, pada waktu itu hanya 12 negara saja termasuk Malaysia dikategorikan sebagai negara mega diversity ya. Tetapi sekarang ni telah ada tambahan sebanyak 5 ya. Saya rasa mungkin ada beberapa kajian lanjut yang telah dijalankan oleh pihak yang berkenaan ya. Jadi seharusnya kita berbanggalah kerana kita tergolong di kalangan 17 negara mega diversity. Jadi seharusnya peranan kita amat penting ya untuk kita memelihara biodiversity kita, bukan hanya untuk haiwan tu ataupun biodiversity itu sendiri, tapi untuk kesihatan alam sekitar dan juga untuk kesihatan ataupun kesejahteraan manusia itu sendiri ya. Dan beberapa fakta sedikit tentang perkara ini ya. Sebenarnya konsep ini diperkenalkan pada tahun 1988, sudah dah lama ya, oleh Russell Mittermeier ya, di mana beliau adalah seorang biological anthropologist dan juga conservationist ya, dan banyak aktiviti conservation yang beliau telah lakukan ataupun laksanakan ya. Di mana tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kesedaran ya dalam kita melindungi biodiversity, terutamanya di negara seperti negara kita ni mempunyai diversity yang tinggi dan beberapa spesies yang telah pun masuk dalam kategori yang terancam ya, disebabkan oleh pembangunan yang berlaku dengan rancaknya sehingga kini ya. Dan ianya merangkumi 10% daripada keluasan muka bumi ya, dan mengandungi sekurang-kurangnya 70% daripada biodiversity daratan dunia ya. Okey, biodiversity di Malaysia ya. Sebelum saya pergi lebih lanjut, suka saya tunjuk sedikitlah tentang kawasan hutan, perubahan kawasan hutan di Malaysia ya, kerana hutan merupakan tempat di mananya
habitat bagi kebanyakan biodiversity ya. Kalau kita tengok di sini perubahan kawasan hutan itu berkuranganlah daripada tahun 54 di sini sehingga tahun 2000, daripada 9.5 juta hektar kepada 6 million hektar ya pada tahun 2000 ya, di mana kita tahulah disebabkan pembangunan ya, di mana pembangunan perlu juga ya untuk kemajuan sosioekonomi negara kita ya. Jadi kebanyakan hutan yang tinggal sekarang adalah kebanyakannya di banjaran-banjaran yang besar ya, seperti di Banjaran Titiwangsa, Banjaran Bintang, dan kawasan ini sekarang ini dikenali sebagai Central Forest Pine ya. Dan sehingga tahun 2009 ya, keluasan hutan di negara kita adalah 5.73 million hektar ataupun 43.38% di Semenanjung Malaysia ya, bukan di Malaysia ya, di Semenanjung Malaysia ya. Dan apa yang berlaku di Semenanjung juga berlaku di di Sabah dan Sarawak ataupun secara umumnya di Borneo ya. Kalau kita tengok ya pada tahun 73 ya, masih lagi banyak kawasan hutan ya. Kalau kita tengok peta yang di sebelah atas sebelah kiri ya, dan dibandingkan dengan peta yang di bawah sebelah kanan ya pada tahun 2010 ya. 2010 ni saya rasa maklumatnya lebih detail ya, sebab dia ada log forest, intact forest dan juga industrial plantation ya. Sebab maklumat tu makin lama makin banyak yang boleh kita perolehi ya. Dan sehingga kini ya, sehingga pada tahun 2016 ya, jumlah kawasan berhutan di Malaysia secara keseluruhannya, Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak, ada 55.5%. Right. So di sini hutan di mana-mana ya, di mana-mana negara di dunia ini, hutan memang memainkan peranan yang amat penting ya, di mana ya hutan ini ya menurut FAO ya, melalui State of the World's Forest tahun 2020 ya, di mana ia memperuntukkan sebanyak lebih daripada 60 juta green jobs ya. Kita kata mungkin pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan aktiviti perhutanan ataupun pengambilan resources daripada hutan ya, dan juga support the livelihood of many more lah, sebab livelihood untuk beberapa penduduk di dunia ini memang amat bergantung kepada sumber-sumber hutan ya. Dan dianggarkan bahawa 880 penduduk dunia dia spend part of their time collecting fuel or producing charcoal ya. Jadi kita nampak di situ betapa bergantungnya kebanyakan penduduk dunia ini, terutamanya di negara-negara yang kurang membangun ya kepada sumber-sumber hutan ya. Even negara kita pun masih ada lagi yang mencari sumber-sumber hutan sebagai cara hidup mereka ya. Dan di kalangan 90% penduduk dunia yang bergantung kepada forest, penduduk yang dikategorikan sebagai extreme poverty ya, 90% daripada mereka ya masih depends kepada forest lah, at least part of their livelihood. Sepanjang kehidupan mereka tu mereka bergantung kepada sumber-sumber hutan ya. Jadi jelas di sini bahawa hutan ini amat penting ya kepada kebanyakan penduduk dunia ini ya. Dan ini adalah tentang kekayaan spesies di Malaysia ya. Jadi memang kita memang kaya sangatlah dengan biodiversity ini ya, dengan kepelbagaian biologi ini ya, di mana kita mempunyai lebih kurang 307 spesies mamalia, 785 spesies burung, reptilia 567 itu kumpulan-kumpulan ular lah, amfibia, katak, kodok, semua tu 242 spesies, ikan marine ya, ikan laut 1619 spesies, ikan air tawar 449 invertebrata termasuk serangga dan sebagainya, 150,000 spesies. Serangga ni memang paling banyak sekali lah sebenarnya, walaupun dia kecil tapi dia memang paling banyak dari segi bilangan spesies ya. Tumbuhan vaskular, ini tumbuhan-tumbuhan yang besar yang untuk balak tu biasanya ada dalam lebih kurang 15,000 spesies, kulat lebih 4,000 spesies, lumut 522 spesies, dan di terumbu karang kita ada 612 spesies ya. So betapa kayanya negara kita ini dengan biodiversity ya. Dan kita juga kaya dengan kepelbagaian ekosistem ya, sebab ekosistem ini termasuk juga sebahagian daripada dimensi biodiversity ya. So kita ada hutan di Trukap yang ini kalau paling dekat dengan kita ni hutan dekat Ulu Langat tu lah. Itu memang kalau siapa yang suka trekking tu tahulah hutannya bagaimana ya. Dan kita ada hutan bakau ya. Ini hutan bakau kita kebanyakan di pantai barat ya, di Perak, di Selangor kita ada ya, mengunjur daripada Kuala Selangor sehinggalah ke kawasan Sepang ya. Hutan paya gambut ya, paya gambut ni juga ada di Pahang
Pahang di Pahang yang besarnya, dan juga di Selangor di Kuala Muda tu, di Hulu Selangor tu, hutan Raja Muda Musa tu ya. Dan hutan Oak Laurel ni biasanya di kawasan-kawasan gunung yang tinggi lah, yang lebih daripada 1000 meter atas paras laut lah. Jadi ni macam pokok-pokok dia renik-renik ya, dia banyak lumut dekat situ ya. Memang sejuk. Kalau kita pergi Berincang tu, kalau kita naik gunung Berincang tu, kita akan jumpa lah ya. Dan hutan nipah hutan nipah ni hanya bersebelahan daripada hutan bakau ya. Hutan bakau ni lebih menghadap ke laut ya, hutan nipah ni ke dalam sikit ya. Dan kita ada hutan batu kapur ya. Jangan kita sangkakan batu kapur kita nampak macam dekat Ipoh tu, tepi highway tu, itu hutan-hutan tu, itu adalah dikatakan sebagai hutan batu kapur ya. Walaupun kalau kita tengok sekarang ni banyak yang dah tak ada ya, telah diterokai ya. Dan juga kita ada berbagai ekosistem batu karang ya, batu karang coral reef ya, sungai ya, sungai ni dekat Kuala Lumpur ya, dekat Perak ya, cantik kawasan tu ya, siapa ada masa boleh pergilah. Dan tu tasik ya, ini tasik Chini ya, kita ada 2 tasik air tawar saja ya, tasik Chini dengan tasik Bera ya. Tasik Bera tu lebih besar daripada tasik Chini, 6 kali ganda daripada tasik Chini ya. Dan kita ada hutan keranggas ni agak rare lah, dia hanya boleh dijumpai di Sabah, di Borneo, dan juga sebahagian daripada Indonesia ya, ada ya. Dia macam kawasan lumbung ya, tanah dia agak kering di situ ya. Dan selain daripada ekosistem semula, jadi kita ada ekosistem buatan juga ya, kelapa sawit, getah, sawah padi, taman bandar, tasik buatan ya. Ini semuanya sebahagian juga daripada ekosistem ya. Macam hutan bandar itu pentinglah untuk kawasan bandar ya, dan mereka juga ada biodiversity, tetapi dari segi bilangannya adalah sedikit berbanding dengan semula jadi ya. Okey, kita pergi kepada biodiversity dan kesihatan alam sekitar ya. Jadi biodiversity ini sebenarnya adalah yang asas ya terhadap perkhidmatan ekosistem yang penting, daya kritikal terhadap kesihatan alam sekitar ya, dan seterusnya terhadap kesihatan dan kesejahteraan manusia ya. So terdapat 4 perkhidmatan ekosistemnya, iaitu provisioning ataupun penyediaan, regulating mengawal, budaya ya, ataupun cultural, dan juga menyokong ya. Dan ini penting untuk kesihatan dan kesejahteraan alam sekitar dan manusia ya. So dari segi provisioning ya, kita tahu dia memberikan sumber makanan ya, sumber protein kepada kita, sumber air, sumber kayu, bahan api dan sebagainya, dan juga sumber genetik ya, untuk kita menghasilkan satu variant ataupun variety yang baru yang tahan penyakit dan sebagainya ya. Even UKM pun ada menghasilkan beras yang contohnya beras ya, yang lebih dapat menghasilkan kuantiti yang production yang lebih tinggi lagi lah ya. Dan ini adalah antara semula jadi hutan di Malaysia ya. Kita tahu ya, kita boleh dapat petai sebenarnya daripada hutan ya. Kedas ya, ini kedas ni haiwan pun suka ya dengan petai ni. Rotan ya, orang kampung banyak mencari rotan ni sebagai sumber pendapatan. Gaharu ya, madu lebah, tongkat ali, ini medicinal plant lah, tongkat ali, kacip Fatimah, dan juga ornamental tree ya, itu tumbuhan hiasan ni yang kita tengok banyak dekat kawasan-kawasan bandar itu tadi, adalah kebanyakannya asalnya daripada hutan kita ya. Dan dari segi regulating ya, dia dalam pengawalan cuaca ya, ini penting ya, kerana pokok ni contohnya dia memberikan kesejukan kepada kita ya. Kalau kita notice bila kita berdiri di bawah dia, kita rasa sejuk sebab kita tahu proses yang di mana pokok ni sequestration ya, dia menyedut karbon dioksida ya. Jadi karbon dioksida ni kalau banyak sangat dia jadi panas kan. Dan pengawalan banjir ya, ini penting ya. Contohnya kalau kejadian banjir yang besar ya, contohnya pada tahun 2014 ya, salah satu faktornya adalah disebabkan oleh land clearing ya, forest clearing ya, sebab tidak ada lagi penahan ya, bila hujan tu lebat tidak ada lagi penahan pokok-pokok tu tadi, dia sebab air banyak turun ke bawah ya, pergi ke sungai dan menyebabkan berlakunya banjir yang agak besar ya. Dan pengawalan penyakit ya, ini yang paling relevan dengan yang keadaan sekarang ya. Kita tahu kebanyakan haiwan-haiwan ini ya, hidupan liar ini ya, mereka ni adalah host bagi banyak virus sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita ganggu habitat mereka ya, kita akan ataupun kita bawa mereka keluar ataupun treat ya, kita treatkan dia, and then lepas tu akan berlakunya explode lah tadi ya, virus tu dia akan terkeluar daripada host tu tadi ya. Jadi bila populasi haiwan tu sendiri telah berkurangan ya, so mana host tu nak pergi, dia pergi meloncat kepada kita lah, kepada manusia, mana lagi dia nak pergi kan. Jadi itu yang berlaku lah ya. Dia pentingnya kita jangan melakukan sebarangan untuk haiwan-haiwan ini ya. Dan juga penapisan air ya, kalau kita tengok air tu mengalir ya daripada hutan tu, dia clear ya, dia clear sebab dia menapis air tu ya. Kalau kita masuk hutan, kita boleh tadah air tu yang daripada mata air kecil tu bersih, dia boleh minum pun ya, tak jadi masalah ya.
Dan ini saya nak share sikit dari dua buku ni ya, yang saya dah lama baca buku ni, tahun 1995 lagi ya. Ini berkenaan dengan virus Ebola ni memang kisah benar lah ya, tentang berlakunya kali pertama tak silap saya tentang berlakunya kes Ebola ini, iaitu di wilayah Zaire, saya ingat Kongo sama nama ya, di Afrika ya, di mana agak mengerikan lah, agak thrill juga bila kita baca buku ni, dan dia punya simptom dia saya rasa macam lebih teruk lah daripada coronavirus ya, sebab dia vomit, keluar darah, muntah. Dan bila saya baca buku ni lah, kalau tak silap saya dia level 4 kot dia punya parah sedia dibandingkan dengan influenza level 1 lah berdasarkan buku ni lah yang saya baca ni ya. So apa yang nak saya katakan di sini, bahawa dalam buku ni ada dinyatakan bahawa ianya ada berkaitan dengan penerokaan kawasan-kawasan hutan dan juga daripada haiwan itu sendiri puncanya, iaitu daripada kelawar dan juga daripada monyet. Puncanya virus ini ya. Menarik buku ini ya. Dan dari segi memainkan peranan dalam penyebaran biji benih ya, di mana hidupan liar ni memang amat penting dalam penyebaran biji benih ya. Kalau katakan kita hilang hidupan liar ni, kita katakan proses itu defaunation, iaitu sindrom hutan kosong ya, di mana penting ya, di mana kalau katakan spesies ini tidak dapat menyebarkan biji benih ni kan, kebanyakan pokok ini akhirnya akan pupuslah ya, kadar kematian mereka meningkat ya, di mana kajian menunjukkan bahawa 30% kadar kematian boleh berlaku ya, sekiranya penyebaran primer oleh spesies hidupan liar ini tidak berlaku ya, dan juga 10 kali ganda kebarangkalian tumbuhan boleh pupus ya, oleh kajian oleh Coughlin pada tahun 2014 ya. Dan juga apabila kehilangan pokok ya, jadi kita kehilangan karbon ya, sebab dalam pokok ada karbon. Bila maksudnya maknanya dihilang karbon itu berada di mana? Dia berada dalam kita punya environment sekarang ni. So kita menjadi bertambah panas. Itu yang climate change, global warming dan sebagainya, dia ada, itu yang berlaku sebenarnya ya. Dan kemudian ini yang penting ya, dari segi pendebungaan ya, ataupun pollination ya. Contohnya kalau kita ambil lebah lah ya. Lebah ni dia ada 20,000 spesies lebah ni, dia melakukan pendebungaan terhadap 85% tanaman makanan dan buah-buahan ni. Apa kata kalau tak ada spesies ini ya, jadi macam mana kita nak menghasilkan makanan ya yang perlu untuk kita ya, di mana pada kajian oleh Zatara dan Eisen ya, dalam jurnal One Earth ya, spesies lebah ni telah menurun sejak tahun 1990 lagi ya, dan paling ketara pada tahun 2006 hingga 2015, di mana sekitar 25% telah mengalami kekurangan ya. So kalau katakan kat rumah kita ada tanam pokok sayur ke yang ada buah tu kan, kalau katakan dia tak berbuah lah tu kan, maknanya ada something wrong lah, dah tak ada dah serangga untuk melakukan pollination tadi tu. That's why kita kena tanam banyak pokok-pokok di sekitar rumah kita lah, supaya membagi lebih redup, nyaman dan sebagainya. Berkaitan tadi dengan alam sekitar dan juga kesihatan kita sendiri ya. Dan budaya ya, ini kita kadang-kadang kita tak perasan ya, dia memberikan keindahan ya ataupun estetik kepada kita ya, dan juga spiritual ya. Ini kebanyakannya di suku-suku kaum, tribe dan sebagainya, mereka menggunakan biodiversity ni, hidupan tumbuh-tumbuhan dan haiwan ni sebagai satu semangat kepada mereka, mereka percaya pada itu. Jadi mereka menggunakan semua sumber itu dengan secara sustainable ya, tidak menerokannya berlebihan ya. So berkaitan dengan itu ya, ada beberapa negara ya, dia yang telah mengidentifikan satu kawasan-kawasan yang dikenali sebagai cultural landscape ataupun biocultural landscape ya, di mana dia hanya mempunyai perkaitan yang kuat tentang bagaimana budaya itu menggunakan sumber-sumber biologi ataupun biodiversity itu, dan bagaimana biodiversity itu mempengaruhi budaya setempat itu tadi ya. Jadi ada mutual interaction di antara satu sama lain ya. Dan ini memberikan satu kesejahteraan sosial dalam masyarakat mereka itu tadi ya. Ini kebanyakan di negara-negara Eropah banyak mempunyai apa yang dikatakan sebagai biocultural landscape ya. Kalau di Jepun kita panggil Satoyama ya. Jadi bagaimana mereka melakukan irrigation yang menggunakan air, sumber air itu untuk mengairi sawah mereka itu secara sustainable ya. Dan di Filipina ada satu yang dipanggil Philippine Cordilleras ya. Ini adalah World Heritage Site ya. Dan juga pendidikan dan juga untuk rekreasi ya, dan juga untuk sokongan ya. Jadi ini untuk kitaran nutrien ya, penting, dan juga untuk pembentukan tanah ya. Jadi mikroorganisma itu mainkan peranan untuk dalam proses-proses pembentukan tanah ya. Dan akhir sekali adalah pengeluaran atau pembentukan biomass lah, di mana biomass itu terbentuk dalam buah-buahan dan sebagainya, semua membentukkan energi. Jadi kalau kita makan tu kita dapat tenaga lah. Itu yang pentingnya ya. So perkhidmatan ekosistem terhadap alam sekitar ini yang pertama kita tengok dari segi keselamatan lah ya. Jadi dia memberikan keselamatan kepada diri kita. Ya, keselamatan pada diri kita, cukup makan,
perlindungan daripada bencana, ya, jaminan perolehan sumber itu tadi, ya. Dan yang keduanya bahan asas kehidupan, ya. Jadi penghidupan asas yang mencukupi, ya. Kita ada air dan udara yang bersih, ya, mempunyai makanan yang cukup berkhasiat, ya, tempat perteduhan dan kita perolehan bahan mentah, ya. Jadi sebenarnya benda ini berkait-kaitlah keselamatan, bahan asas kehidupan, ya. Dan seterusnya kepada kesihatan kita, ya, bila kita dapat makanan yang berkhasiat dan cukup, kita mempunyai kekuatan fizikal, ya. Jadi penting untuk pembangunan ekonomi negara kita, ya. Jadi kita perlukan rakyat yang sihat, yang kuat, yang fizikal ni, secara fizikalnya, dan dari segi kesihatan bukan setakat fizikal tetapi juga perasaan, emosi kita, ya, di mana macam tadi estetika, ya, macam biocultural landscape tadi tu kan, dia memberikan satu perasaan, ya, kepada kita, ya, yang kepada kita yang kita rasa happy begitulah, ya. Jadi itu pentingnya emosi bukan setakat fizikal saja tapi emosi kita pun kita kena jaga, ya, penting untuk kita, ya. Dan perolehan sumber udara, air dan bersih, dan ini adalah mencegah penyakit berjangkit dan sebagainya lah, ya. Dan yang terakhirnya adalah tentang hubungan sosial, iaitu perpaduan sosial lah. Jadi ada kerjasama, ya, pemeliharaan dan penggunaan sumber, jadi ada kerjasama di antara satu sama lain, ya. Jadi wujud interaksi di situ, ya. Jadi kita ada rasa dipunyai lah, kita dipunyai oleh seseorang, jadi kita akan rasa seronok di situ, ya. Jadi penting untuk emosi kita, ya. Jadi kemudian saling menghormati, ya, budaya, kepercayaan sesuatu agama itu, ya, dia ada, ya. Jadi kita wujudnya saling menghormati dan juga kita mempunyai keupayaan untuk membantu orang lain, ya. Dan yang terakhirnya kebebasan untuk memilih dan bertindak, ya. Ini contohnya paling senang lah. Contohnya di kawasan perkampungan orang asli di Tasik sini, ya. Mereka menggunakan sumber-sumber ikan yang ada di tasik itu, ya. Benda tu ada di situ. Jadi mereka bebas untuk memilih, mereka bebas untuk bertindak menggunakan benda itu tanpa ada kekangan daripada orang lain, ya. Jadi tapi mereka menggunakan secara sustainable sebab mereka perlu benda itu tadi, ya. Jadi itu yang pentingnya biodiversity itu tadi, ya. So apa kesan kehilangan biodiversity ini tadi, ya? Yang pertama dari segi keselamatan makanan kita lah, ya. Kalau katakan tak ada semua biodiversity tadi, semua genetik kita semakin berkurangan, ya. Tidak berlakunya pollination dan sebagainya, makanan menjadi kurang, kita akan mengalami masalah kekurangan makanan. Jadi kebuluran, penyakit merebak, ya. Yang keduanya kemudah terancaman, ya. Kalau berlakunya banjir dan sebagainya, tidak ada pokok dan sebagainya, kita akan kehilangan pendapatan, harta benda dan juga nyawa kita. Dan kesihatan kita, ya, apa bagai penyakit berjangkit. So apa yang berlaku sekarang ni lah, ya, sebab kita menggunakan sumber itu, kita trade haiwan-haiwan itu tadi, kita jual dia kan, jadi host itu terlepas dan terkena kepada kita, ya. Dan kita mengalami natijahnya lah, ya, kesannya itu, ya. Kekurangan sumber air bersih, ya, ini penting, ya, untuk mengelak daripada berlakunya penyakit. Dan juga sekiranya tidak ada, ya, apa yang air tidak bersih, dia akan menjejaskan sektor ekonomi, akan terjejas lah, ya. Sebab kilang-kilang banyak bergantung pada sumber-sumber air, ya. Penghasilan jana kuasa contohnya kan. Dan juga hubungan sosial lah. Kalau tidak ada biodiversity ni, kita akan menjadi lebih renggang lah. Kita akan kurang berkomunikasi di antara satu sama lain, ya. Dan sekaitan dengan itu, ya, sekarang ni kita ada satu konsep, ya, dikenali sebagai planetary boundary, ya, di mana ianya diperkenalkan oleh Stockholm Resilience Center, ya, pada tahun 2009, di mana mereka memperkenalkan 9, ya, planetary boundary, ya, termasuk salah satunya adalah rate of biodiversity itu tadi. Konsepnya kalau katakan dia meletakkan satu proposed boundary ataupun threshold, sekiranya nilai itu terlebih daripada threshold, bermakna kita berada dalam zon yang tidak selamat lah. So now kalau kita tengok rate of biodiversity tadi tu yang saya kotakkan tu, dia current status tu lebih daripada 100. Proposed boundary adalah 10. So now benda itu berada di dalam zon yang bahaya, ya. Jadi saya tak pasti sangat bagaimana kita kaitkan dengan planetary health tadi tu. Saya rasa mungkin ada kaitannya, ya, tentang perkara ini, ya. Sebab banyak negara juga telah cuba mengaplikasikan konsep planetary boundary ini. Sebab saya rasa berbeza di antara satu negara dengan negara yang lain, ya. Dan ini sedikit extension lah daripada yang tadi, ya. Ini 2015, samalah dengan biosphere integrity tadi tu, ya. Dia merujuk kepada yang biodiversity tadi tu. Dia terlebih daripada zon yang selesa tadi tu, ya. Kita dah beyond zone of uncertainty. Ini dari segi global, ya. Belum lagi di peringkat negara kita tak ada lagi lah yang untuk mengira seperti ini. Tapi ini sebagai satu indikator lah bahawa kita telah berada dalam keadaan yang uncertainty lah, high risk lah sebenarnya, ya. Dan dalam usaha, ya, untuk menangani kehilangan biodiversity, usaha-usaha di peringkat antarabangsa telah dilaksanakan, di mana daripada sini ianya
turunkan di peringkat-peringkat negara masing-masing. Ya. Contohnya pada tahun 2011, 2010 telah dideklarkan sebagai United Nations Decades on Biodiversity, ya, di mana mereka telah membangunkan strategic plan for biodiversity 2011-2020, ya, dah habis, ya. Dan kita ada juga Aichi Biodiversity Target, yang punya 5 goals dan 20 targets, ya. Dan bila dah habis tahun 2020 ini, sekarang ni mereka telah melakukan post 2020 Global Biodiversity Framework, ya, iaitu sebagai satu platform untuk mencapai 2050 Vision of Living in Harmony with Nature. Ini masih lagi di peringkat draft, ya. Dan mereka juga telah menghasilkan satu dokumen yang dipanggil sebagai State of the World's Biodiversity of Food and Agriculture. Dia menunjukkan bagaimana penggunaan biodiversity itu tadi dalam makanan, dalam penghasilan sumber makanan ataupun keselamatan makanan di peringkat antarabangsa. Dan ada juga Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, ya, di mana ini adalah apa ni kita kata intergovernment intergovernmental punya inilah effort lah, ya, tapi dia macam independent lah, dia independent, ya. Mereka melakukan assessment tentang apa yang berlaku kepada biodiversity di masa sekarang ini dan juga ekosistem servis tadi itu, ya. Dan CBD ada menghasilkan apa yang dikatakan sebagai Global Biodiversity Outlook of CBD. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Yang paling current sekali adalah 5, ya. Dia report ini ataupun dokumen ini menunjukkan tentang trend perubahan yang berlaku tentang biodiversity di negara-negara di dunia ini, ya. Jadi sebagai kesimpulannya, ya, sebagai sebuah negara mega diversity, Malaysia perlu terus meningkatkan komitmen dan keupayaan untuk pemeliharaan dan pemulihan biodiversity, ya. Biodiversity merupakan asas yang amat penting dalam menjamin kelestarian perkhidmatan ekosistem, dan kelestarian perkhidmatan ekosistem biodiversity adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada nilai, ya. Walaupun memang ada penilaian ekonomi dilakukan terhadap sumber-sumber biodiversity ini, ya, tapi kalau ikutkan tak ternilai sebenarnya, ya, di mana ianya adalah penting untuk menjamin kesihatan alam sekitar, seterusnya kesejahteraan penghidupan manusia itu sendiri. Jadi dengan itu sekian sajalah pembentangan saya. Terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf lah kerana terlebih masa, ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Prof. Hadia Dr. Saiful di atas pembentangan yang sungguh menarik. Banyak ilmu yang kami perolehi, Prof, pada petang ini. Ya, dan banyak gambar-gambar tu jadi sangat menarik lah walaupun petang, ya. Itulah kena ada gambar banyak. Kalau tak ada gambar tu orang mengantuk kan kalau petang, ya, kan. Betul. Tapi yang sangat menarik ialah apabila kami diberitahu bahawa Malaysia merupakan sebuah negara dari 17 negara yang dikira sebagai mega diversity country. Jadi dengan itu kita bukan setakat berbangga tapi rasa tanggungjawab yang tinggi juga. Betul. Berat, Prof, betul. Ya, sebab betul. Sebab kita memiliki biodiversity yang sangat baik, ya. Jadi daripada pembentangan tadi saya sangat bersyukur kerana kita dapat melihat dengan jelas. Prof telah menjelaskan tentang jenis-jenis biodiversity dan kesannya jika kita tidak jaga, bukan setakat kesihatan tapi segala jenis kesan dari sumber makanan, dari segi persekitaran dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh masa yang terhad, saya membuka soalan. Terdapat satu soalan yang dikemukakan oleh Cik Eti Atirah. Soalannya, salam doktor, how do you relate El Nino, El Nina and environmental changes? So ini pada El Nina. Ya, jika Prof tengok dalam chat pada pukul 3.29 PM oleh Eti Atira. Okey. Macam mana, ya? Saya stop share lah tak? Ya, stop share. Ya. Berkaitan dengan El Nino dengan El Nina, ya, ini kalau yang orang geografi ni kan yang mahir lah tentang El Nino El Nina ni. Dia El Nino El Nina ni, saya rasa fenomena ni dia macam cycle tau. Dia ada macam dia punya cycle, dia berapa tahun sekali dia akan berlaku, yang mungkin disebabkan oleh perubahan peredaran tiupan angin, tak silap saya macam itulah kan. Tapi sebenarnya kalau berlakunya El Nino El Nina ni sendiri, ya, dia juga memberikan kesan kepada biodiversity, ya. Contohnya kalau katakan El Nino ni yang panas kan, El Nina yang sejuk kan. El Nino ni dia bila dia panas tu kadang-kadang mungkin boleh berlaku kebakaran secara semula jadi.
Begitu ya, tapi negara kita ni jarang berlaku kebakaran semula jadi sebab kita punya kelembapan yang tinggi. Kalau negara temperate dia mudah terbakar. Sebab kelembapan dia rendah. Kelembapan dia rendah jadi dia mudah terbakar dengan sendiri. Tapi kalau kita ni kebanyakan punca daripada manusia lah. Kalau El Nino tu cuaca tu panas kan, jadi orang membawa potong rongkok dan sebagainya, itu berlakunya kebakaran. Kalau berlaku kebakaran hutan, of course memang dia akan memberikan kesan kepada bukan setakat biodiversity yang ada dalam hutan tu sini, yang warmuan, jerubu dan sebagainya. Dia berkait-kait benda tu tadi. Bila dah jerubu berlaku, environmental quality berkurangan dan efek kepada manusia. Siapa yang ada asma dan sebagainya, so ada penyakit macam asma contoh yang paling ketara, dia akan efek dekat situ lah. Benda ni dia macam kita tak boleh lari, dia akan berkait-kait. That's why kita memainkan peranan yang amat penting lah. Tapi fenomena El Nino, El Nina tadi tu memang kadang-kadang kita tak boleh elak lah. Kadang-kadang benda tu macam fenomena alam lah. Dia macam saya tak pastilah yang itu ya. Baik. Terdapat beberapa soalan lagi tapi saya mohon maaf kerana saya tidak dapat membacanya kerana kekangan masa kita ya. Oleh itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Madya Dr. Saiful kerana telah memberikan ceramah yang sangat menarik pada petang ini. Terima kasih Prof. Terima kasih sama. Saya cuba jawab kalau dalam chat tu nanti kalau saya ada soalan tu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Haniza. Ya. Okey, jadi kita teruskan pada petang ini ceramah kita yang kedua yang bertajuk malaria, satu ancaman yang serius, yang akan disampaikan oleh Dr. Hanani Kartini Agusta. Ya. Dr. Hani Kartini ya, maaf. Dr. Hani merupakan pensyarah dari Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Beliau memperolehi ijazah Dr. Falsafah dari University of Heidelberg, Germany di dalam bidang epidemiologi molekular dan parasitologi. Fokus penyelidikan Dr. Hani buat ketika ini adalah di dalam bidang penyakit berjangkit, biomonitoring dan kesihatan persekitaran. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Hani untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Haniza dan juga Jabatan Kesihatan Masyarakat kerana memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit tentang penyakit malaria. Walaupun sebenarnya ramai lagi pakar-pakar malaria dekat luar sana, tapi terima kasih. Jadi sebelum saya mula, saya share dulu skrin. Nampak ke? Nampak Dr. Hani. Right. So jadi untuk saya bila sebut perkataan malaria, dia akan mengingatkan saya tentang kenangan saya masa buat PhD dulu. So the long hours doing culturing sehinggalah saya selesai saya punya PhD, alhamdulillah. Jadi tajuk yang diberikan pada saya hari ini adalah malaria, satu ancaman yang serius. Jadi adakah penyakit ini akan mendatangkan masalah kepada kita semua? So untuk menjawab persoalan ni, kita lihat dulu apa konten slide saya yang selepas ni. Ya. Okay, berbanding penyakit denggi, chikungunya, Zika dan masa sekarang COVID, malaria mungkin semakin pudar daripada ingatan atau mungkin kita lupa tentang malaria di Malaysia. Tapi kita tak boleh memandang remeh kerana seperti mana penyakit berjangkit yang lain, ia memerlukan satu sumber ataupun satu pesakit mungkin yang kita sebagai pesakit zero untuk memulakan wabak yang besar. Jadi untuk mengetahui semua mungkin ada yang
tahu, penyakit malaria ini dia berpunca daripada jangkitan parasit protozoa yang kita kenali sebagai Plasmodium. Dan Plasmodium ni dia adalah seangkatan juga dengan penyakit jangkit seperti dengue, chikungunya, Zika, kerana dari segi penyebarannya dia melibatkan vektor iaitu nyamuk, dan nyamuk untuk menyebarkan penyakit malaria ini adalah nyamuk Anopheles ataupun nyamuk tirup. Berbeza dengan penyakit dengue, yang menyebabkan penyakit dengue adalah nyamuk Aedes. Perkataan malaria itu sebenarnya berasal daripada bahasa Itali kuno yang bermaksud udara buruk. Udara buruk kerana penyakit ini dia dikaitkan dengan kawasan paya dan juga kawasan yang berair, di mana kita tahu apabila ada kawasan di mana pengaliran air dia tak berapa bagus, dia menjadi tempat yang sangat sesuai untuk pembiakan nyamuk. Dan satu lagi fakta yang mungkin saya nak kongsikan, parasit atau parasit Plasmodium ataupun penyakit malaria ni sebenarnya dah berada di kalangan manusia sudah lama, iaitu lebih kurang dalam 50,000 tahun. Dan disebabkan jadi bagi saya dia adalah sejenis penyakit ataupun sejenis parasit yang sangat intelligent lah, kerana dia dah berada lama dengan kita. So dan kalau penyakit ini menjangkiti seseorang dan kalau kita tidak rawat dengan segera, dia boleh menyebabkan kematian lah. Okay, untuk parasit malaria, terdapat 5 jenis spesies yang utama yang menyerang manusia pada masa kini. 4 daripadanya adalah human malaria, iaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale dan Plasmodium malariae. Yang ini adalah yang biasa menjangkiti manusia. Dan yang kelima adalah Plasmodium knowlesi. Dan Plasmodium knowlesi ini sebenarnya berasal daripada primate dan dia menyebabkan semen malaria ataupun kita panggil sebagai malaria monyet. Okay. So kalau perhatikan pada rajah yang saya letak di slide ni, yang ini adalah Plasmodium di bawah, kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita akan nampak parasit itu kelihatan seperti ini. So parasit Plasmodium ni dia ada pelbagai peringkat ataupun stages. Antaranya adalah seperti ring stage ataupun trophozoid muda, di mana dia berbentuk cincin, dan ada juga gametocyte. Okey, ini adalah peringkat malaria yang saya sebut tadi. So untuk setiap spesies Plasmodium tadi, dia mempunyai stage ataupun morfologi yang berbeza di antara satu spesies dengan spesies yang lain. Contohnya seperti kalau kita tengok Plasmodium falciparum untuk ring stage atau kita panggil trophozoid, early trophozoid, dia berbentuk seperti cincin. Dan seterusnya dia akan berkembang menjadi trophozoid matang di dalam sel darah. Seterusnya berkembang menjadi schizoid. Mungkin daripada satu ring dia akan boleh produce sampai mungkin 20 parasit yang baru. Dan juga ada satu stage di mana kita panggil stage gametocyte, di mana stage gametocyte ni dia akan menjalankan pembiakan secara seksual di dalam nyamuk. So jadi kalau kita nak perhatikan di bawah mikroskop, memang seseorang tu perlu mahir, dia memang kena very skillful dalam membuat pengecaman parasit Plasmodium ni, sebab dia ada banyak morfologi yang berbeza. Dan satu lagi saya tak letak di sini Plasmodium knowlesi. Untuk Plasmodium knowlesi pada satu masa dulu ada kita panggil misclassification, di mana
mereka ingat Plasmodium knowlesi ini adalah Plasmodium malariae kerana stage ring stage-nya bentuk lebih kurang sama dengan Plasmodium malariae. Tetapi oleh kerana kita dah ada kaedah diagnostik yang lebih terkini menggunakan teknik molekular seperti PCR, so kita boleh confirmkan atau sahkan parasite tadi sama ada dia adalah parasite knowlesi ataupun malariae ataupun falciparum, ya. Dan satu lagi mungkin saya boleh share, setiap parasite Plasmodium ni dia mempunyai cycle yang berbeza, ya. Contoh seperti Plasmodium falciparum, cycle dia ataupun jangkitan dia ada dalam between 36 to 48 hours. Sementara kalau untuk Plasmodium knowlesi dia lebih cepat, iaitu dalam 24 jam. Okey. Bagaimana proses jangkitan parasite ini berlaku pada tubuh manusia? Yang ini adalah rajah yang telah saya simplify, ya, untuk memudahkan para pendengar semua faham. Kerana kalau saya discuss lebih detail takut nanti confuse, ya. So jadi senang saja bagaimana ia berlaku. So dia bermula dengan nyamuk, ya, nyamuk yang telah dijangkiti dengan parasite Plasmodium tadi, dan dia akan menggigit seseorang, ya. So setelah parasite ini tadi masuk ke dalam aliran darah, dia akan terus menyerang sel hati, ya, pada organ hati, dan seterusnya dia akan berkembang biak di dalam hati. Kemudian stage parasite itu kita panggil sporozoite stage. Dia akan multiply dan menghasilkan lebih banyak merozoid, dan seterusnya merozoid tadi dia akan dibebaskan ke dalam aliran darah dan seterusnya menyerang sel darah merah. So apabila parasite ini tadi dia dah serang sel darah merah, dia akan berkembang biak di dalam sel darah merah tadi dan membentuk stage schizoid. Okay. Dan kemudian sel darah merah akan rupture, dia akan pecah, dan seterusnya parasite yang baru dihasilkan tadi dia akan menyerang lagi sel-sel darah merah yang lain. So cycle tu akan terus berulang. Adalah mungkin ada satu mungkin nyamuk lain menggigit individu yang telah dijangkiti tadi, dan seterusnya nyamuk ni dia akan menghisap ataupun membawa stage gametocyte, dan akan berlaku perkembangan seksual di dalam nyamuk. So saya kongsikan di sini satu life cycle Plasmodium yang lebih detail, ya. Kalau kita tengok di sini ada sebenarnya dia punya life cycle dia sangat kompleks, ya, untuk malaria. Bermula daripada gigitan nyamuk tiruk betina, ya. So akan ada satu cycle atau stage di hati, dan kemudian ada satu stage di dalam darah, the erythrocytic stage, di mana berlakunya asexual cycle, dan yang saya sebutkan tadi gametocyte, di mana dia dihasilkan daripada trophozoid yang telah dibezakan secara seksual, dan kemudian nyamuk ini akan menghisap darah dan kitaran seksual akan berlaku di dalam perut nyamuk, dan seterusnya di dalam perut nyamuk dia akan menghasilkan lebih banyak parasite baru, dan dia akan mencari mangsa yang seterusnya. So dia ada satu proses yang sangat kita panggil kompleks lah bagi saya, ya, kalau kita tengok satu persatu stage ni tadi. So apabila seseorang telah dijangkiti dengan parasite Plasmodium, so apakah tanda-tanda ataupun simptom yang biasa kita perhatikan pada pesakit itu? Jadi gejala umum ataupun gejala yang biasa kita lihat adalah demam, ya, demam pada suhu yang tinggi, kemudian mungkin dia akan rasa nak muntah, kemudian sakit otot, peluh berlebihan, rasa sejuk sehingga menggigil, dan juga mungkin ada yang akan ada rasa sesama, ya.
Dan sekiranya berlaku komplikasi, boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati dan juga buah pinggang. Kemudian boleh juga berlaku limpa pecah dan mengakibatkan pendarahan yang teruk juga. Dan kalau you remember apa yang saya terangkan sebelum tadi, kerana parasite tadi menyerang sel darah merah, maka of course ini akan menyebabkan kekurangan sel darah merah dan ini boleh menyebabkan anemia. Dan sekiranya penyakit ini tidak dirawat dengan segera, memang boleh menyebabkan kematian kepada individu yang telah dijangkiti tadi. So bagaimana kita nak mengecam parasite yang telah menjangkiti seseorang? So biasanya apabila seseorang individu datang ke klinik dan membawa ataupun mempunyai tanda-tanda gejala yang seperti saya terangkan tadi, so apa yang akan dilakukan, sedikit darah daripada pesakit tadi akan diambil daripada jari dan seterusnya dia akan letakkan di atas slide ya. So kemudian mereka akan buat blood film ya, thin film dengan thick film, dan seterusnya kita akan buat staining atau kita warnakan darah yang telah kita calitkan tadi, dan selepas beberapa steps pewarnaan kita akan lihat di bawah mikroskop. Dan apabila di bawah mikroskop kita boleh perhatikan sekiranya seseorang itu positif dijangkiti dengan parasite Plasmodium, kita akan nampak di bawah mikroskop sel darah merahnya dijangkiti parasite, di mana kita akan nampak adanya parasite yang berbentuk cincin. Ya. Kita akan nampak the ring stage trophozoite, early trophozoite di dalam sel darah merah. Ya. Kadang-kadang dalam satu sel darah merah ni boleh dijangkiti dengan beberapa kita boleh nampak ada beberapa ring stage di dalam satu sel darah merah. So ini kita panggil kaedah mikroskopi, dan ada satu lagi kaedah yang saya sebutkan di awal tadi, iaitu kaedah molekular menggunakan PCR, di mana apabila kita telah mengesahkan seseorang itu mungkin dijangkiti dengan parasite Plasmodium, kita perlu confirmkan atau kena validate dengan molecular teknik, dan apabila result daripada PCR confirm with jangkitan malaria, so seseorang tu akan diberi rawatan yang seterusnya. Siapakah yang berisiko untuk mendapat penyakit malaria? Yang pertama adalah of course orang yang mendapat gigitan nyamuk yang telah dijangkiti. Maksud di sini sekiranya nyamuk tadi membawa parasite Plasmodium dan dia terbang dan gigit seseorang, so orang tu berisiko untuk mendapat penyakit malaria. Seterusnya bayi ya, dan kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Kita tahu bayi dan kanak-kanak ni immune system mereka masih belum kuat seperti orang dewasa, jadi mereka lebih berisiko. Seterusnya kumpulan pesakit AIDS dan juga HIV positif. Ibu-ibu mengandung yang mungkin tidak ada imunisasi, so mereka pun sangat berisiko untuk mendapat penyakit malaria. Kemudian travelers atau pengembara yang melawat negara yang mempunyai jangkitan tinggi. Ya, so kalau kita nak travel dan kita pergi ke negara yang memang kita tahu kadar jangkitan malaria dia sangat tinggi, so kita pun berisiko untuk mendapat malaria. Dan juga imigran, ya, golongan imigran daripada kawasan wabak. So sekiranya kita dijangkiti, ada ubat ke tidak? InsyaAllah kalau untuk penyakit malaria ni kita ada ubat untuk menyembuhkan, insyaAllah. So kita ada beberapa ubat anti malaria yang digunakan untuk merawat pesakit. Rawatan yang diberikan biasanya adalah
terapi kombinasi berasaskan artemisinin, chloroquine dan juga primaquine, di mana terapi kombinasi ini dilakukan untuk mengelakkan daripada terhasilnya parasite ataupun plasmodium yang rentan ataupun resistant. Ya, kerana didapati contohnya seperti di Afrika, untuk Plasmodium falciparum, banyak strain falciparum ni telah resistant terhadap chloroquine. Jadi chloroquine tak berapa sesuai digunakan. So contoh yang saya berikan di sini adalah Rymet, di mana Rymet ni adalah kombinasi antara artemether dengan lumefantrine dan juga anti-malaria primaquine dan juga artesunate. Ya. So dalam kebanyakan kes, malaria boleh dirawat dan pulih, ya, dan selalunya hospital dan klinik kesihatan mereka ada ubat anti malaria, dan rejim ubat bergantung kepada usia dan juga tempat di mana pesakit mendapat jangkitan. Ya, maksudnya jika pesakit mendapat jangkitan dari kawasan yang mempunyai contoh plasmodium yang resistant terhadap chloroquine, for example, jadi kita tak boleh bagi ubat yang ada chloroquine. So kita kena cari alternatif yang lain. Contohnya seperti mungkin combination antara primethamine ataupun primethamine dan juga sulfadoxine. Ya. So dia ada kombinasi yang sesuai perlu diberikan kepada pesakit. Okay, tadi kita dah sebut atau kita dah terangkan tentang parasite plasmodium. Seterusnya kita lihat pula vektor yang menyebarkan penyakit ini. Kalau kita tengok nyamuk sepintas lalu, kita akan nampak nyamuk tu nampak sama je semua kan. Kadang-kadang mungkin kalau kita tengok Aedes, kita rasa mungkin nyamuk tiruk. Tetapi kalau kita lihat atau kita kaji lebih mendalam nyamuk-nyamuk ni, kita akan dapati setiap spesies nyamuk adalah berbeza, ya. So untuk nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria kita panggil Anopheles, atau nama amnya adalah nyamuk tiruk, di mana ada spesies yang kita panggil Anopheles balabacensis, kemudian ada Anopheles maculatus, ya. Anopheles latens, cracens, dirus, leucospirus dan Anopheles hackeri. So ini adalah antara spesies-spesies Anopheles yang kita boleh jumpa di Malaysia. Ya. Satu saya sertakan dekat sini iaitu Anopheles gambier. Yang ini tak ada dekat Malaysia, yang ini hanya ada dekat Sub-Sahara Afrika. So di Afrika nyamuk yang bertanggungjawab dalam penyebaran malaria adalah Anopheles gambier. Kalau di tempat kita mungkin balabacensis, maculatus dan yang lain-lain. Satu lagi tentang Anopheles, selain daripada dia menyebarkan penyakit malaria, dia juga adalah vektor kepada penyakit filariasis, ya. So sama juga dengan nyamuk Aedes, ya. Kalau nyamuk Aedes, selain dia menyebabkan penyakit denggi, dia juga adalah vektor kepada penyakit seperti chikungunya dan juga Zika. So nyamuk ni walaupun dia kecil, tetapi dia punya peranan dia di dalam kita punya ekosistem sangat-sangat signifikan, ya. So walaupun nampak kecil, kita tak boleh pandang remeh lah, ya. Okay. Seterusnya kita lihat pula apakah habitat dan persekaran yang sesuai untuk nyamuk ini hidup, kan. Okay, hasil daripada kajian didapati nyamuk Anopheles atau nyamuk tiruk ni dia sesuai hidup pada suhu 25 hingga ke 27 darjah Celsius, dan nyamuk Anopheles tidak tahan kepada suhu yang sangat sejuk. Dan juga kelembapan yang rendah boleh menyebabkan jangka hayat hidup dia lebih pendek. Selain daripada itu, hujan yang bersilih ganti dengan panas akan meningkatkan pembiakan nyamuk. Yang ini kita tahu apabila berlaku hujan,
dia akan menghasilkan banyak lopak-lopak ataupun tempat-tempat yang boleh menakung air. Dan apabila kita ada lopak-lopak yang boleh menakung air, tempat-tempat begini sangat sesuai untuk pembiakan nyamuk. Dan satu lagi, kita jangan risau kalau ada yang berminat pergi ke kawasan tanah tinggi, ya, yang lebih daripada 2,000 meter. Biasanya jarang berlaku jangkitan malaria. Jangkitan malaria berlaku biasanya pada ketinggian yang kurang daripada 2,000 meter daripada paras laut. Dan faktor lain juga seperti angin, di mana faktor angin dia mempengaruhi jarak penerbangan nyamuk tadi, di mana dia akan terbang, jarak penerbangan nyamuk ni tadi daripada tempat asal dia adalah lebih kurang dalam 2 hingga ke 3 km radius. Ya. Okay. Sama juga dengan nyamuk Aedes, yang menggigit adalah nyamuk betina. Ya. Nyamuk jantan tidak menghisap darah manusia. Kenapa? Kerana nyamuk betina dia memerlukan nutrien daripada darah manusia ataupun daripada haiwan untuk menghasilkan telur. So that's why yang betina perlukan darah manusia ataupun haiwan. Seterusnya, sifat nyamuk Anopheles ni tadi, dia akan berehat di luar rumah selepas menghisap darah, okay, dan juga dia menghisap darah di luar rumah, dan ini akan memudahkan kontak antara manusia dengan nyamuk yang telah dijangkiti. Ya. Dan kehidupan nyamuk ni dia dia sangat dinamik, ya, dan dia mengikut keseimbangan alam. So kita tahu nyamuk ni sebenarnya untuk dia menghasilkan telur, kalau dia hisap darah binatang sebenarnya dah cukup, ya. Tapi kerana berlakunya kerusakan ataupun gangguan kepada persekitaran ekosistem hutan, for example, ya, ni dia akan menyebabkan kehidupan dan juga keseimbangan habitat nyamuk tadi terganggu. So apa yang berlaku, nyamuk tadi dia akan mencari sumber dan habitat baru, khususnya kawasan yang berhampiran dengan hutan, ya, untuk mendapatkan sumber makanan dia. Jadi orang-orang sihat yang bekerja, banyak bekerja outdoor ataupun yang melibatkan aktiviti luar seperti keluar masuk hutan, ya, mereka berisiko tinggi mendapat gigitan nyamuk dan akan membawa pulang parasit di dalam darahnya dan menyebabkan jangkitan malaria. Contoh mungkin pemburu ataupun orang-orang yang bekerja di ladang, ya. So mereka ni biasanya terdedah kepada gigitan nyamuk Anopheles. Okay, kita lihat pula jangkitan dan kematian akibat malaria di dunia. Ya. Bagi data kes jangkitan untuk 2019, didapati 229 juta kes di 87 negara seluruh dunia. Dan bagi kes kematian pada tahun tersebut adalah 409,000 kes kematian. Ya. Dan kes kematian tertinggi adalah daripada golongan kanak-kanak yang berusia bawah 5 tahun, iaitu 67%. So ini adalah yang ini memang terbukti, ya, daripada banyak kajian di mana kanak-kanak sangat berisiko untuk mendapat jangkitan malaria sekiranya mereka dijangkiti. Spesies malaria yang dominan adalah spesies Plasmodium vivax, yang ini banyak terdapat di Southeast Asia, dan Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum yang ini banyak di benua Afrika, ya. Di Southeast Asia pun ada juga, tapi ini adalah spesies yang utama di Afrika. So bagi negara yang mempunyai kes sifar malaria sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut, ia akan dikira terhapus wabak malaria. Contohnya pada tahun 2019, China dan El Salvador, negara ini telah dilaporkan sifar kes malaria selama 3 tahun berturut-turut. Dan kita Malaysia juga pernah melaporkan sifar kes malaria manusia, ya, daripada jangkitan Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum pada tahun
2018 hingga 2019. Kalau kita perhatikan trend global kadar jangkitan, kalau kita lihat daripada tahun 2000 hingga ke 2019, dapati satu trend menurun. Begitu juga dengan kadar kematian malaria, kita dapati dia telah menurun daripada tahun 2000 hingga ke 2019, di mana 25 orang per 1000 populasi kematian malaria tahun 2000, sementara 11 per 1000 populasi kematian dicatatkan pada tahun 2019. So kalau ikut kalau kita perhatikan trend yang ada, kadar jangkitan telah berkurang, tetapi walaupun dah berkurang, ini bukan kita tak boleh nak kata kita dah selamat daripada penyakit ni, ya. Dia masih menjadi salah satu penyakit yang utama di negara-negara yang membangun dan juga negara-negara yang mundur, ya. Tadi saya sebut tentang malaria, human malaria atau human malaria manusia yang disebabkan oleh 4 spesies Plasmodium, dan satu lagi penyakit malaria yang perlu kita beri perhatian, iaitu malaria monyet, ya. So jangkitan malaria monyet di Malaysia telah dilaporkan, ya. Dan kalau kita lihat statistik jangkitan malaria monyet di Malaysia daripada tahun 2007 sehingga 2017 terdapat satu peningkatan, ya, di mana walaupun kita telah melaporkan kes melaporkan sifar kes malaria manusia jangkitan tempatan pada tahun 2018 hingga 2019, tetapi kes jangkitan untuk malaria monyet masih tinggi. Alright. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh DG Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Malaysia masih berhadapan kes malaria zoonotik yang berpunca daripada monyet, dan kes malaria import dari luar negara masih dilaporkan di negara ini. Ya, dan pada tahun 2019 sebanyak 3,901 kes malaria, iaitu 81.8% kes adalah malaria zoonotik dan 15.7% adalah kes malaria import. So di sini kita lihat peratus malaria zoonotik adalah sangat tinggi, ya, berbanding dengan kes malaria manusia. So apakah itu simen malaria ataupun malaria monyet? Okay, ini adalah dalam gambar ni, ini adalah gambar primate, ya, iaitu kera, atau nama saintifik dia Macaca fascicularis, ya. Jadi penyakit ini dia disebabkan monyet yang dijangkiti nyamuk Anopheles betina, ya, di mana parasit yang bertanggungjawab untuk simen malaria ni adalah Plasmodium knowlesi, ya. Dan parasit ini tadi dia akan menjangkiti monyet, contohnya seperti Macaca fascicularis, disebabkan aktiviti manusia seperti penebangan hutan, ya, dan menyebabkan monyet-monyet ini tadi mereka telah kehilangan habitat, dan apa yang berlaku, kera-kera ini tadi dia akan tinggal bersama ataupun tinggal berhampiran dengan penempatan manusia, ya. Dan sekiranya primate ini tadi dia dijangkiti oleh Plasmodium knowlesi, so kemungkinan besar untuk berlakunya transmission ataupun jangkitan kepada penduduk berdekatan boleh berlaku, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, nyamuk yang sama iaitu daripada
kumpulan Anopheles merupakan vektor kepada penyakit malaria monyet ini. Dia boleh menyebarkan penyakit tadi daripada monyet kepada manusia. Ya. So kalau di Malaysia kes semen malaria banyak di Sabah dan Sarawak. Contohnya di sini sebanyak 1975 kes telah dicatatkan, ya, di mana di Ranau ada 293 kes, Keningau 293 dan Kota Marudu 186. Yang ini setakat pada 2018. Ya. So untuk nyamuk Anopheles yang menyebarkan penyakit simian malaria ni tadi, nyamuk ni dia aktif daripada waktu pagi daripada pukul 5.30 pagi hingga 8 pagi, ya, dan juga pada waktu senja sehingga pukul 8 malam lebih kurang, ya. Dan golongan yang terdedah kepada jangkitan semen malaria adalah seperti golongan penuri getah, sesiapa yang tinggal atau kampungnya berdekatan dengan hutan, ya, peladang dan juga pemburu. So ini adalah golongan yang sangat berisiko untuk mendapat jangkitan semen malaria. Okay, di sini saya sertakan juga selain daripada kera iaitu Macaca fascicularis, kajian juga mendapati primate lain seperti Macaca nemasterina iaitu beruk dan juga orangutan iaitu Pongo pygmaeus. Mereka juga boleh dijangkiti dengan parasite Plasmodium, ataupun mereka juga boleh boleh dijangkiti dengan semen malaria. Contohnya seperti Macaca fascicularis dengan nemasterina ni, terdapat beberapa spesies Plasmodium selain daripada Knowlesii telah dikenal pasti. Contohnya seperti Plasmodium cynomolgi, ya, Plasmodium courtneyi, Plasmodium inui dengan Plasmodium feldii. Yang ini telah dikenal pasti boleh menjangkiti kera dan juga beruk. Sementara spesies Plasmodium piteki dan Plasmodium sylvaticum ni, yang ini kita boleh dapat daripada Pongo pygmaeus iaitu orang hutan. Kemudian primate lain juga terdapat juga laporan daripada chimpanzee, gibbon, ya. Tetapi ini adalah 3 daripada primate yang utamalah yang boleh menyebarkan penyakit semen malaria tadi. Okay, seterusnya kalau kita perhatikan juga banyak terdapat keratan akhbar, ya, dalam berita harian online mengenai semen malaria. Contohnya aktiviti hutan terdedah kepada malaria monyet, ya, demam selepas masuk hutan mungkin disebabkan oleh jangkitan malaria. So banyak artikel-artikel yang melaporkan tentang kes malaria monyet ini di Malaysia, dan kita harus berhati-hati dan cuba mencegah daripada berlakunya wabak yang lebih serius. Okay. Seterusnya vaksin bagi walaupun penyakit ini dah ada di atas muka bumi pada masa yang sangat lama, ya, kita masih belum ada satu vaksin yang digunakan, ya, kerana vaksin-vaksin yang ada ini masih lagi dalam fasa percubaan klinikal. Contohnya seperti RTS, ya, PF, SPZ, MSP3. So semua vaksin-vaksin yang ada ni masih di dalam proses ataupun dalam fasa percubaan klinikal. Okay, seterusnya apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mencegah penyakit malaria ini daripada terus merebak? Ya, yang pertama sekali kita mesti mengenal pasti kawasan yang bermasalah dengan malaria tadi, ya.
Untuk individu sekiranya hendak keluar rumah atau melakukan aktiviti luar pada waktu senja atau waktu malam, pastikan pakai baju lengan panjang dan seluar panjang apabila keluar. Dan juga boleh gunakan insect repellent semasa melakukan aktiviti seperti memancing ataupun masuk hutan, boleh gunakan repellent. Begitu juga seseorang boleh mengambil ubat anti malaria untuk mencegah jangkitan malaria jika perlu sebelum pergi ke kawasan yang bermasalah. Dan kalau dekat rumah, kita boleh juga pasang jaring di tingkap dan lubang udara untuk mengelakkan nyamuk daripada masuk. Dan semasa tidur, kita boleh gunakan kelambu berubat, bukan kelambu biasa tetapi kelambu yang memang khas untuk mengelakkan kita daripada gigitan nyamuk yang telah diberikan ubat ataupun some chemical on the kelambu tadi. Dan kita boleh juga dan selalunya kawasan-kawasan yang memang mempunyai masalah dengan malaria, selalunya pejabat kesihatan akan melakukan mengarahkan supaya dilakukan semburan semburan residu ke rumah-rumah. Dan yang paling penting adalah kita mencegah kerana kalau kita dah sakit itu lebih susah untuk kita rawat sebenarnya. So salah satu cara yang paling penting adalah kita kawal vektor tu tadi So kita kena pastikan kita musnahkan tempat pembiakan nyamuk dan kita boleh letakkan certain racun serangga ataupun pestisida yang sesuai untuk mengelakkan nyamuk tadi daripada membiak. Dr. Hani, kita cuma ada lagi 1 minit Oh, okey, yes. Ini dah saya rasa last slide saya ni. Kesedaran malaria adalah penting bagi mencapai sasaran eliminasi Malaysia, eliminasi malaria di Malaysia. Jadi kita perlu komitmen yang berterusan perlu diberikan oleh semua pihak lah untuk mencapai objektif ni lah supaya penyakit malaria ni tidak terus menjadi serius di Malaysia. Dan inilah saya terakhir. Satu lagi saya nak kongsikan, kita ada hari malaria sedunia iaitu disambut pada 25 April setiap tahun. Dan so saya rasa itu saja perkongsian saya tentang penyakit malaria. So sekiranya ada sebarang soalan mungkin saya boleh cuba jawablah, insya-Allah. Okay, terima kasih Dr. Hani di atas pembentangan yang begitu jelas Jadi daripada pembentangan ini kita dapat lihat bahawa walaupun trend global malaria menunjukkan bahawa terdapat penurunan kadar jangkitan dan kematian, tetapi ia masih merupakan satu beban penyakit yang tinggilah di dunia, di mana lebih kurang 200 juta masih dijangkiti di 87 negara kan. Betul. Di Malaysia juga walaupun kita telah mencapai sifar pada tahun 2018-2019 bagi malaria vivax dan falciparum, tetapi trend di kalangan monyet masih tinggi. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, kita ada sebenarnya 3 soalan untuk Dr. Hani. Yang pertama saya ambil yang Mrs. Sharifah Akmal dahulu. Dr. Hani, adakah jangkitannya hanya berlaku pada stage gametocytes atau boleh juga berlaku pada peringkat yang lain? Macam mana tu? Soalan yang mana pukul 4 minit. 4 minit. Adakah jangkitan berlaku pada adakah jangkitan hanya berlaku pada stage gametocytes atau boleh juga berlaku pada peringkat yang lain? Dia juga boleh berlaku pada peringkat yang lain, di mana peringkat gametocyte itu sebenarnya dia adalah peringkat di mana
parasite itu tadi keluar daripada tubuh manusia dan stage ini akan berkembang biak di dalam nyamuk dan dia akan lengkapkan the sexual cycle di dalam nyamuk. Tetapi stage-stage lain dia seperti trophozoid, dia boleh menyebabkan jangkitan. Okey. Soalan kedua adalah daripada Prof. Rosita. Bagaimana Plasmodium knowlesi ini berbeza dari parasite yang lain? Adakah daya tahannya dalam nyamuk lebih tinggi berbanding dengan spesies Plasmodium yang lain? Bagaimana dia berbeza? Satu perbezaannya daripada spesies-spesies human malaria yang lain adalah dari segi the life cycle, di mana kalau untuk Plasmodium knowlesi jangkitannya adalah dalam masa 24 jam berbanding kalau untuk Plasmodium falciparum dalam 36 to 48 hours dan juga seperti ovale dalam 72 jam. Dan juga kalau dari segi morfologi mungkin susah nak dibezakan kerana dia kalau di bawah mikroskop kita akan perhatikan dia nampak lebih kurang sama dengan falciparum ataupun malariae pada peringkat ring stage. Jadi untuk membezakan dia memang kita perlu lakukan pengecaman secara molekular untuk confirmkan bahawa dia adalah Plasmodium knowlesi. So adakah daya tahan dalam nyamuk lebih tinggi berbanding dengan spesies Plasmodium lain? Yang ini saya kurang pasti bagaimana. Tapi setahu saya nyamuk adalah satu vektor yang memang sangat kompeten untuk menyebarkan pelbagai jenis patogen. Okey, soalan terakhir oleh Cik Eti Atirah pada pukul 4.14 ya, yang terakhir tu. So, hi doctor, there are trials of human malaria vaccines, RTSS. How do you think it is possible to develop vaccine for non-human malaria? Okey, setahu saya untuk vaksin for non-human malaria ni mungkin belum ada sebab vaksin yang ada ni difokuskan kepada human malaria dan vaksin-vaksin yang ada pada fasa percubaan sekarang ni memang dikhususkan untuk human malaria sahaja dan mungkin tidak kepada simul malaria. Okey. So terima kasih Dr. Hani atas pencerahan tadi. Ya, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa ramai yang mendapat manfaat daripada ilmu yang diberikan pada petang ini. Okay. Terima kasih doktor. Jadi sampailah kita pada perakhiran sesi webinar Planetary Health Siri 2. So ucapan terima kasih kepada kedua-dua penceramah dan juga jutaan terima kasih kepada semua yang menyertai sesi webinar siri kedua ini ya. Untuk peringatan, sila isikan Google Form yang telah diberikan di dalam chat box ya, dan kita akan menghantar sijil melalui email yang ditulis di dalam Google Form tersebut lah. Ya. Okey, dengan itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam siri ketiga. Ya, terima kasih, jaga diri. Okay, terima kasih Prof. Haniza dan juga Dr. Saiful. Ya, Prof. Saiful masih kat sini. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Okay, participation kita sangat bagus ya, alhamdulillah. Kita juga telah membuka YouTube sebenarnya sebab partisipan dah tak boleh masuk, terlalu ramai. Oh, okey. Ya, so nanti kita boleh follow up